Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita sambung lagi dalam pengajian Syarah Alfiyah Suyuti dan kita masih lagi dalam bab mengenali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan pada sesi yang lepas kita dah bincangkan beberapa aspek yang berkaitan dengan generasi sahabat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, dan kita dah sebut juga tentang adalatus sahabah, iaitu tentang credibility para sahabat radhiyallahu anhum dalam meriwayatkan hadis. Dan kita juga telah membahaskan tentang siapakah al-mukthiruna minas sahabah, iaitu siapakah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau kita masih lagi ingat, antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah radhiyallahu an, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, jazakallahu khair, Aisyah radhiyallahu anha, siapa lagi, Anas bin Malik, dan beberapa sahabat lagi yang mana banyak meriwayatkan hadis. Dan kita dah sebut beberapa bilangan hadis yang telah disentuh ataupun dikira oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Dan kita dah sebut juga sahabat-sahabat yang berkaitan dengan siapakah sahabat yang banyak memberikan fatwa, yang aktif dalam bidang-bidang kefatwaan. Siapa masih ingat lagi siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, lagi Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Aisyah radhiyallahu anha, lagi Zaid bin Thabit dan Ali bin Abi Talib. 7 nama sahabat yang disebut banyak meriwayat ataupun memberikan fatwa, sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hazm. Begitu juga kemudiannya sahabat-sahabat lain yang juga banyak memberikan fatwa, tetapi tidak sebanyak 7 orang ini, seperti Ummu Salamah, Uthman, Abu Hurairah, Talhah, Zubair dan lain-lain. Begitu juga kita ada bahaskan tentang sahabat-sahabat yang memberikan fatwa ketika mana Nabi SAW masih lagi hidup, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Begitu juga Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Thabit, Mu'adz bin Jabal, dan beberapa orang sahabat lagi. Dan hari ini insya-Allah kita akan teruskan lagi dalam perbahasan bab sahabat yang berikutnya, bait yang ke-667. Boleh baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah: وجمع القرآن منهم عدة فوق 30 فبعض عدة وشعراء المصطفى ذو الشان ابن رواحة وكعب حسان. Yang pertama disebut وجمع القرآن منهم عدة فوق 30 فبعض عدة. Dia kata sahabat-sahabat yang banyak menghimpunkan Quran, ataupun yang menulis Quran, ataupun yang menghimpunkan Al-Quran ini, dia kata ramailah. Dan disebutkan lebih daripada 30 sahabat yang bergiat dalam mengumpulkan Al-Quran. Antaranya Abdullah bin Umar, antaranya Abdullah bin Zubair, antaranya Abdullah bin Abbas, antaranya Hudzaifah bin Yaman, antaranya Zaid bin Thabit. Begitu juga Abu Hurairah, Ubay dan lain-lain. So ini antara sahabat-sahabat yang aktif dalam menghimpunkan sahabat Quran dan dikenali sebagai qurra. Qurra ni iaitu qari-qari daripada kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan bilangan mereka sebenarnya ramai. Kalau kita tengok dalam kisah peperangan Yamamah yang berlaku ketika terbunuhnya sahabat-sahabat Nabi, dikatakan ketika terbunuhnya 70 qurra daripada kalangan para sahabat, yang telah menyebabkan Abu Bakar radhiyallahu anhu berfikir ataupun melaksanakan aktiviti penulisan mushaf. Itu antara sahabat yang meriwayatkan ataupun yang banyak menghimpunkan Al-Quran. Tapi dekat sana kalau kita tengok dalam riwayat Al-Bukhari, Anas bin Malik dia ada menyatakan bahawa sahabat Nabi matan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yajma' al-Quran ghairul arba'. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat
dalam keadaan hanya 4 orang sahaja yang menghimpunkan Al-Quran, yang disebutkan antaranya Abu Darda, yang antaranya lagi Mu'adh bin Jabal, antaranya Zaid bin Thabit dan Abu Zaid. Dan 4 orang ni adalah 4 yang Anas radhiyallahu anhu bagi tahu ni yang sahaja yang menjadi pengumpul Al-Quran, qurra, selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengambil kira riwayat Anas ini, dia akan menyebabkan bahawa qurra daripada kalangan sahabat tu sangat sikit lah, sedangkan yang kita tahu itu ramai. Jadi apa yang dikatakan oleh Anas ini hakikatnya adalah merujuk kepada kabilah Khazraj, iaitu antara taujih daripada ulama yang mengatakan bahawa Anas mengatakan dari sudut kabilah Khazraj, sebab dalam satu riwayat yang lain Anas bin Malik ketika mana, ataupun riwayat yang lebih panjang lah, iaitu Anas bin Malik ketika berlakunya macam orang kata apa, saling membangga antara Aus dan Khazraj ni, masing-masing ni nak sebutkan kelebihan masing-masing. Jadi Al-Aus, kabilah Aus ni bagi tahu minna arba'ah, dia kata kami ni ada empat orang yang memang disebutkan kelebihan ni lah oleh Nabi SAW. Antaranya kalau kita ingat siapa dia, Hanzalah bin Abi Amir, yang mana kisah tentang jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Antaranya Khuzaimah ibn Thabit, yang mana dia ni penyaksian seorang ni umpama 2 orang. Maksudnya Nabi terima dia punya credibility dia. Antaranya Sa'ad bin Mu'adh daripada kabilah Aus juga, yang mana ketika kematiannya dalam hadis menyebut dia sampai menggegarkan arash tu kan. Jadi, dan seorang lagi saya tak ingat, tetapi 4 sahabat ni Aus, kabilah Aus ni berbangga, kami ada 4 orang yang ada kelebihan yang Nabi SAW sebut. Jadi kabilah Khazraj ni pun dibangga balik. Dia kata kami pun ada 4, yang mana matinya Nabi SAW dengan 4 inilah yang mengumpulkan Quran. Dia sebenarnya dia bukannya menafikan orang lain yang menghimpun Al-Quran, tetapi dia nak bagi tahu itu mungkin daripada kabilah Khazraj, mereka inilah yang paling menonjol. Tetapi dari kaum Aus, kaum Muhajirin yang lain-lain, mereka ni juga ada banyak qura' yang tak disebutkan di sini. So itu yang berkaitan dengan sahabat-sahabat yang qura', yang dikenali. Antara yang top-topnya macam Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ni antara Muhajirin lah yang top dalam bidang Al-Quran. Dia antara yang dia masa peristiwa pengumpulan mushaf pada zaman Uthman, ada setengah riwayat menyatakan Ibn Mas'ud ni ada terasa hati jugalah bila mana dia tak macam kata apa, jadikan sebagai salah satu daripada jenah itulah. Jadi sebagai seorang yang antara yang paling alim dalam bidang Quran, itulah perasaannya. Kemudian dikatakan kat sini wa syu'ara'ul Mustafa dzawsyan Ibnu Rawahatu wa Ka'bun Hassan. Tadi kita dah cerita tentang qurra, iaitu sahabat-sahabat yang qurra. Yang ni pula sahabat-sahabat yang dikenali sebagai penyair yang hebat pada zaman Nabi. Dan kita kena ingat syair ni adalah satu daripada kesusasteraan Arab yang sangat penting pada zaman tu. Penguasaan syair ni adalah dikatakan sebagai orang yang memiliki kebijaksanaan yang tinggi, dan mereka ni memiliki kemahiran bahasa yang tinggi, apatah lagi orang Arab yang sangat-sangat dipengaruhi oleh syair. Kerana syair orang boleh bergaduh, kerana syair juga boleh jadi orang boleh berbaik, dan syair ini dijadikan medan untuk masing-masing kabilah ni menunjukkan kehebatan masing-masing. Kadang-kadang mereka akan macam bertarung dari sudut balas. Kalau kita pantun kan, pantun mungkin pendek-pendek, ni syair dia main panjang-panjang. Dan kita pun pernah dengar tentang syair-syair yang terpilih dan digantungkan di Kaabah ketika itu. Yang mana masih dikumpulkan lagi syair-syair itu dan diterbitkan pada hari ini. Yang mana itu antara yang dikatakan sebagai king of syu'ara lah. Orang yang memang terror syair-syair itu boleh memukau hati. Sebab tu bila Nabi SAW
diutuskan dan menyampaikan seruan Islam, mereka ni tak puas hati bila mana Nabi SAW baca Al-Quran, ramai yang terpana, yang boleh memeluk Islam, yang terpukau. Jadi mereka ingat syair ni macam Quran ni macam syair. Tetapi orang yang belajar tentang kesusastaran Arab, tentang syair-syair Arab, Quran ni tak ada rupa pun syair. Walaupun kadang-kadang ayat akhir, perkataan akhir itu ada sesetengah surah sama, ada, tetapi syair ni dia ada rhythm dia ada dia punya wazan-wazan yang tertentu, yang mana tidak, Al-Quran tidak terikat dengan wazan-wazan tersebut. Jadi mereka jelas tahu bahawa Al-Quran ini bukan syair. Jadi kalau mereka nak kata wama huwa biqauli syair pun tak boleh jugalah, sebab dia bukan qaul syair. Kemudian akhirnya mereka mengatakan bahawa Nabi SAW adalah seorang penyair, seorang penyihir ataupun kahin, seorang macam dukun gitulah. Itu yang mereka boleh katakan. Tapi impact dia adalah kerana bahasa Al-Quran yang sangat tinggi, yang menyebabkan ramai orang memeluk Islam dan boleh mendengar, terpukau bila mana mendengar Al-Quran. Kerana itulah antara hikmahnya Islam ini diturunkan dalam bahasa Arab, kerana uslub bahasa Arab itu yang begitu unik, yang begitu tinggi. Percayalah, sangat sukar untuk kita betul-betul nak menguasai ataupun pakar dalam bidang bahasa Arab. Walaupun kita rasa kita dah belajar dalam macam mana pun, rupanya banyak lagi kat sana yang memang dahsyat-dahsyat, banyak lagi word-word yang kita tak tahu. Kalau kata bahasa Melayu, satu tu kamus je, edisi keempatnya DBP besar tu, tapi kamus Arab yang manzur lisanul Arab boleh sampai 11-12 jilid. Maksudnya kalau kita boleh hafal satu kamus tu, okeylah, insya-Allah okey. Tapi siapa yang nak hafal? Tapi ada orang yang boleh hafal. Sesetengah negara yang ada disebutkan memang menghafal kamus ni. So amazing lah macam mana hafalan yang boleh menghafal kamus ni. Jadi bila mana Islam itu diturunkan, ada penyair-penyair yang berdiri di side Nabi, dan ada juga penyair-penyair yang berdiri di side orang musyrikin. Dan kita pun tahu kisah-kisah dalam sirah kan, tentang macam mana ada beberapa operasi yang Nabi SAW hantar sahabat-sahabat dia sebagai assassin untuk nak kill penyair-penyair ni daripada kalangan musyrikin. Nak kata bahayanya. Kalau kita, orang yang terror cakap ni, mungkin tak adalah efek sangat lah, pengaruh dia tu tak berapa kuat lah. Tapi ni penyair ni, dia boleh menyebabkan orang benci pada Nabi, boleh menyebabkan orang benci sangat pada Islam. Dia memainkan sentimen. Dia memang bahasa Arab punya uslub dan masyarakat Arab ni memang boleh. Jadi bahayanya mereka ini. Jadi ada beberapa operasi yang telah di set up untuk nak kill orang-orang macam ni, kerana mereka ini lebih berbahaya lah sebenarnya, sebab dia seorang je boleh menggerakkan ramai orang. Dan salah satu antara yang disuruh bunuh juga adalah penyair ketika mana peristiwa tawanan kota Mekah. Ketika masuk ke Mekah, Nabi menawan kota Mekah, masa tu ada orang-orang yang Nabi SAW kata mereka ni kena dibunuh kan. Ada antara mereka yang memang syair, yang penyair-penyair musyrikin yang hebat, tapi jahat lah masa tu. Tapi antara penyair-penyair yang baik ini, mereka masuk dalam Islam, mereka menggunakan syair-syair itu untuk nak berdakwah dan juga menyampaikan kebenaran agama Islam. Jadi antara yang terkenal seperti Abdullah ibn Rawahah. Abdullah bin Rawahah ni antara yang kita dengar, dia meninggal masa perang Mu'tah kan. Masa perang yang mana terbunuhnya Ja'far bin Abi Talib, yang masa itu terbunuhnya Zaid bin Harithah, yang mana terbunuh 3 pemimpin ni. Kemudian Abdullah bin Rawahah, dan kemudian setelah 3-3 ni terbunuh ketika bertarung dengan pasukan Rom tu, barulah Khalid bin Walid take over the battle, dan alhamdulillah dapat menarik diri lah daripada medan peperangan tu. Abdullah bin Rawahah ni memang terkenal sebagai syair. Antaranya dia pernah lah, macam Umar ni, dia bukan jiwa-jiwang sangat kan. Umar ni dia tak berapa senang sangat orang yang jenis menyair-nyair ni. Dia jenis hati keras macam tu kan. Jadi dia pernah tegur lah kadang-kadang Abdullah bin Rawahah ni. Antaranya Abdullah bin Rawahah masa Umrah Al-Qadha, dia ada sebut macam syair-syair yang menyemarakkan
memainkan sentimen-sentimen panas ni sikit. Antaranya dia kata khallu banil kuffari an sabilihi al-yawma nadribukum ala dia kata al-yawma nadribukum, kemudian dia kata darban yuzilul hama an maqilihi wa yudhilul khalila an khalilihi. Jadi bila dia sampaikan tentang syair tu, Umar bin Khattab dia kata afi haramillah wa fi baina yaday rasulillah. Dia kata engkau duk main nasyid macam syair-syair ni di tanah haram di hadapan Rasulullah SAW. Dia kadang-kadang dia suka tegur macam tu, tapi Nabi SAW kata biar, sebab Nabi kata dia punya lisan itu lebih efektif lah masa tu daripada pedang. Umar pernah tegur Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit juga adalah salah seorang penyair Nabi SAW yang terkenal lah. Diorang ni syair, terrornya diorang nak buat syair, diorang tak perlu untuk nak fikir idea malam nak tulis syair, esok baru bagi syair. No, immediately dia boleh bagi syair yang memang memukau ni. Itu nak kata Arab ni, siapa yang boleh kuasai macam syair ni, dia very brilliant, sebab otak dia very bergerak di jalan cepat. Dia boleh terus fikir kalimah-kalimah, susunan-susunan immediately. Sebab tu diorang ni boleh berperang mulut macam tu je, macam Arab kan. Dia kalau bergaduh cakap je lalah sallu ala nabi. Sebalik orang Melayu ni dia lain sikit lah. Dia tak suka, dia cakap pun maki-maki hamunya. Cuba main pantun sikit masa bergaduh, okey sikit kan. Itu Hassan bin Thabit, yang mana Hassan bin Thabit salah seorang Nabi SAW yang pernah disabitkan kesalahan, terlibat dalam penyebaran kisah al-ifk, iaitu kisah tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha, yang mana antara yang disebutkan dalam riwayat Muslim 3 orang yang terlibat, Hamnah dan juga Hassan bin Thabit dan juga Mistah. Mereka ini antara yang telah diberikan hudud, telah dilaksanakan hudud ke atas mereka, dan telah disabitkan juga mereka ini bertaubat, kecuali Abdullah bin Ubay yang terlibat kepala dalam penyebaran fitnah tersebut. Mereka ini antara yang tersilap, yang terpengaruh sahaja. Tapi kemudiannya Hassan bin Thabit dia bertaubat dan dia terus buat syair-syair yang memuji balik Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Umar bin Khattab macam biasa, dia tak apa gemar sangat. Jadi kadang-kadang dia jumpa Hassan bin Thabit ni tengah banyak mengumandangkan syairnya di masjid. Tiba-tiba Umar tegur lah, dia kata kamu duk menyanyi macam ni dalam masjid. Dia pun bagi tahu, aku pernah mengumandangkan syair ni di masjid di hadapan orang yang lebih baik daripada engkau. Maksudnya dia nak kata bahawa Nabi dulu aku ni depan Nabi dulu kat masjid Nabi pun aku bagi syair, Nabi tak ada isu pun, kau tiba-tiba nak halang aku pasal macam tu. So itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Syair ni adalah budaya Arab yang memang qasidah, syair ni benda-benda berkaitan dengan Arab. Dia bukan something yang berkaitan dengan ibadah apa. So benda-benda ni semua kita kena bezakanlah antara kalau ada kasidah-kasidah yang memuji Nabi SAW tapi tak ada unsur-unsur syirik, tak ada masalah untuk diungkapkan. Syair seperti itu juga, dia adalah salah satu daripada tradisi Arab dalam nak memuji sesuatu. Yang penting konten itu betul je lah. Okey, sambung. والبحر وابن عمر وعمري وابن الزبير في اشتهار يجري دون ابن مسعود لهم عبادله وغلطوا من غير هذا مال له. Alright. Okey, kemudian kat sini dia nak perkenalkan tentang beberapa sahabat Nabi SAW yang dikenali sebagai Abadillah. Abadillah ni adalah segerombolan ataupun nama bagi sahabat-sahabat Nabi yang famous dengan nama Abdullah. Okey, antaranya Wal-Bahru. Siapa Al-Bahru kita dah sebut pada minggu yang lepas. Abdullah ibn Abbas. Dan kemudiannya Ibna Umar, iaitu Abdullah ibn Umar yang mana meninggal tahun 74 Hijrah. Dan kemudian Amr, iaitu Abdullah ibn Amr yang meninggal tahun 65 Hijrah. Dan kemudian Wabnu Zubair, Abdullah ibn Zubair
yang meninggal tahun 73 Hijrah. Jadi mereka ini semua meninggal pada tahun sekitar 70, dekat-dekat lah sekitar 70 Hijrah itu. Ada 74, 75, 65, 73, 74, 65. Jadi yang itu tarikh wafat tiga Abdullah ni, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin Zubair. Dan kemudian ada lagi seorang dia kata Yajridun bin Mas'ud. Selain daripada Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud tak masuk dalam senarai geng Abadilah. Sebab kenapa? Sebab Ibn Mas'ud meninggal awal. Dia meninggal tahun sekitar 32 Hijrah. Jadinya Ibn Mas'ud ni dah meninggal awal lah, dekat 30 tahun lah, ataupun lebih daripada 30 tahun daripada kewafatan ketiga-tiga Abadilah yang lain. Kenapa dikenali sebagai Abadilah? Kerana pada zaman itu mereka ini yang tiga-tiga ni, Abadilah ni semua ni adalah boleh katakan sebagai youngsters, sahabat yang muda lah masa Nabi SAW masih hidup. Jadi sebab tu usia mereka ini dia agak panjang. Selepas kewafatan Nabi SAW lebih kurang sekitar 60 tahun lebih atau kurang tu. Jadi mereka ini hidup lama, dan kemudian mereka ini jadi satu rujukan kepada masyarakat, khususnya kepada generasi tabi'in ketika tu, dan seolah-olah menjadi satu madrasah. Jadi bila mana orang sebut ini siapa punya fatwa, ini Abdullah bin Amr, ini siapa punya fatwa, ini Abdullah bin Abbas, ini siapa punya fatwa, ini Abdullah bin Umar, ini siapa punya fatwa, Abdullah bin Zubair. Ada 4. Abdullah bin Zubair pun sangat terkenal kan dalam peristiwa kes-kes politik dia. Jadi bila disebut, oh inilah Abadilah. Abadilah ni maksudnya 4 orang Abdullah yang terkenal ini. Nah, ini macam mana kalau zaman sekarang ni, kalau kita nak kaitkan apa? Yang nama-nama sama. Dia semua ni yang sama dan famous dalam bab tu. Kalau anak-anak Sidik. Anak-anak Sidik, Misbun Sidik tu. Okey. Sidik Brothers kan. Okey. Kemudian ada juga sebahagian ulama yang cuba memasukkan Ibn Mas'ud lah dalam geng Abadilah, tetapi ni satu pandangan yang janggal lah, yang bukan satu pandangan majoriti. Yang pandangan sebelum ni antara yang mengatakannya seperti Imam Ahmad, dan kita pun tahu geng Abadilah ni bukannya satu kelab lah yang boleh diregister. Abdullah bin Mas'ud register no, tapi dia hanya merujuk kepada inilah macam kalau orang kata Syaikhain, ini Bukhari dengan Muslim kalau merujuk kepada hadis. Pada mazhab Syafi'i dia pun juga ada Syaikhain dia lagi. Begitulah dia punya situasi dia. Sambung. والعد لا يحصرهم توفي عما يزيد عشر ألف. Okey. Kat sini dia nak bagi tahu bahawa bilangan sahabat siapa tahu bila Nabi SAW wafat, berapa bilangan sahabat lebih kurang? 100,000. Berapa? 100,000. Oh, okey. Ushra alfi. Dia dah ada terjemah sebelah tu. Okey. Okey. Sebab 100,000 tu at least bilangan yang ada bersama dengan Nabi, yang ikut Nabi SAW ketika haji selamat tinggal Nabi SAW tu lah. Itu bilangan dia. Jadi sebab tu Abu Zur'ah bila mana ada seorang tu tanya pada dia kata bukankah hadis Nabi SAW ada 4,000? Dia kata siapa yang kata macam ni? Dia kata ini adalah pandangan zanadiqah, golongan-golongan zindik. Kamu tahu tak bahawa ketika Nabi SAW wafat, ketika itu ada lebih daripada 114,000 sahabat. 100-nya yang ikut Nabi, 14 lagi yang lain-lain, yang daripada badui-badui, daripada orang-orang yang tak ikut, daripada atfal, sahabat-sahabat yang kecil, ada yang kabilah-kabilah yang jauh-jauh sikit. Ini maksudnya ramai bilangan sahabat Nabi SAW. Jadi ketika itu
ramailah kalau kita nak tahu ini sahabat. Tapi ada sahabat yang cuma sekadar beriman, kemudian dia dah masuk Islam, dia patah balik, dia duduk kat kampung dia. Ada yang duduk jauh-jauh, macam-macam kan. Islam ni boleh sampai. Tapi jangan lupa syarat sahabat tu, macam kita dah bincang kan sesi yang lepas, dia mesti at least pernah nampak Nabi, pernah jumpa dengan Nabi. Itu syarat dia. So kebanyakan yang dikatakan 114 ni, yes, semua ini yang pernah bertemu dengan Nabi SAW. Tapi macam mana kita nak mengenali, nak tahu sejarah hidup sahabat, siapa itu sahabat, siapa daripada kalangan. Jangan ingat 100,000 ni semua yang dikenali lah. Most of them unknown lah, yang tak dikenali. Sebab ada yang sahabat-sahabat ni termasuk sahabat-sahabat wanita. Ramai daripada sahabat-sahabat wanita yang tak dikenali. Dan ada juga yang berjumpa dengan Nabi dan balik duduk kampung masing-masing, tak berapa dikenali, tak biasa, orang-orang biasa, low profile semua. Yang mereka ni tak dikenali sangat. Yang dikenali adalah sahabat yang banyak bergerak aktif dengan Nabi SAW, daripada kalangan Muhajirin dan Ansar, yang berperang dengan Nabi SAW, yang bersama dengan Nabi SAW dalam urusannya. Yang mereka ini antara sahabat-sahabat yang dikenali. Tapi macam mana kita nak tahu? Bagi kita lah. Okey, sambung lagi. Wa awwalul jami'i lis-sahabati huwal Bukhari wa fil isabati. Okey. Kat sinilah dia kata wa awwalul jami'i lis-sahabati. So dia kata ulama pun start kumpul senarai nama sahabat-sahabat dan juga kisah-kisah mereka, apa-apalah riwayat hidup mereka ni, di dalam satu penulisan yang khas. Jadi kat sini dia kata orang yang pertama mengkhususkan penulisan berkaitan dengan sahabat, iaitu nak memperkenalkan siapa itu sahabat. Kalau kita nak cek, nak baca kisah hidup dia, buku mana yang kita boleh rujuk? Kat sini dia kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian dia kata wafil isabah. Ini saat lagi kita akan cerita tentang kitab isabah. Selepas daripada Bukhari ni ada ramailah Ibn Hibban, Ibn Mandah, Ibn Al-Athir, Ibn Hajar, lain-lain ni semua antara penulis-penulis Abu Musa Al-Madini yang mana yang banyak tulis tentang sahabat. Kat sini saya ada himpunkan nama ataupun senarai kitab-kitab sahabat yang pernah ditulis. Sebahagiannya ada yang dah hilang dan sebahagiannya ada masih wujud lagi sekarang. Saya sebutkan secara ringkas supaya ramai tahu bahawa sebenarnya sumber rujukan ni banyak. Jangan ingat ada 1-2 kitab je lah. Antara yang dikenali yang pertama sekali, Al-Jizi, iaitu Al-Jizi ni tak dikenali sangat. Dia punya sejarah hidup dia tak berapa tahu dia punya tarikh hidup dia. Dia ada satu kitab yang dikenali sebagai Kitabus Sahabah, tetapi kitab dia dah hilang, dah tak jumpa lagi. Kemudiannya kita ada juga kitab yang ditulis yang pertama, antara yang awal sekali yang saya jumpa even sebelum Bukhari lagi, kitab Asadus Sunnah yang meninggal tahun 212. Dia ada kitab dinamakan sebagai Fadlus Sahabah, dan kitab ni juga telah tercicir, hilang. Dan lebih awal lagi juga daripada Al-Bukhari, iaitu kitab yang dikarang oleh Ibrahim Ibn Al-Munzir yang meninggal tahun 236 Hijrah. Dia ada kitab yang dinamakan sebagai Tabaqat As-Sahabah. Yang kitab Tabaqat As-Sahabah ni kitab yang saya pun tak jumpa lagi. Tapi pernah kitab-kitab ni dinukilkan oleh para ulama lain daripada kitab-kitab mereka. Cumanya kita tak jumpa is it kitab ni masih ada ataupun tak ada. Al-Barqi, Al-Imam Al-Barqi yang meninggal tahun 270 Hijrah juga, dia ada kitab besar yang dinamakan sebagai Tarikhus Sahabah Al-Kabir. Memang besar kitab dia, tetapi kitab ni juga telah mafqud, telah hilang. Banyak kitab hilang ni. Kemudian Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Al-Imam Tirmidzi yang penulis kitab Syama'il, Jami' Tirmidzi, dia ada kitab yang dinamakan sebagai Tasmiyah Ashab Rasulillah. Kitab ini ada. Alhamdulillah, finally ada. Ada lagi contohnya kitab-kitab yang ditulis selepas tu, contoh Abu Zur'ah Ad-Dimashqi meninggal tahun 281, Abu Ishaq Al-Harbi yang meninggal tahun 285 Hijrah. Dia ada kitab yang dinamakan sebagai Ta'us Sahabah juga, dan tak ditemui kitab ni lagi. Al-Bawardi meninggal tahun 301, hilang dah kitab dia. Antara kitab yang hilang saya sebut kitab sahabat tapi dah dihilang, ditenggelam zaman. Abul Hasan Al-Askari,
Kitab sahabat, tentang sahabat dia dah hilang. Ibnul Jarud meninggal tahun 307, ahli hadis yang famous, hilang juga. Antara lagi At-Tabari pun ada Kitabus Sahabah, hilang juga. Al-Baghawi dia ada Mu'jamus Sahabah, hilang sebahagian. Abdul Qasim Al-Himsi, hilang juga kitab dia. Dia khususkan kitab dia tentang sahabat-sahabat yang pernah turun di Hims, di Syria sekarang. Antara yang hilang Ibnu Sakan, Ibnu Hibban dari kitab sahabat juga. Al-Ja'abi hilang. Ibnu Zabur hilang juga. Abu Ahmad Al-Askari hilang. Ibnu Mandah sebahagian hilang. Abu Nu'aim ada. Abu Salih Al-Mu'adzin meninggal tahun 470 Hijrah, hilang. Ibnu Fathun hilang kitab dia, ataupun saya tak jumpa lagi. Abu Musa Al-Madini hilang. Ni antara yang penulis famous ni, Al-Mustafad bin Nadhr wal Kitabah fi Ma'rifatis Sahabah, nama kitab dia. Antara yang masih lagi ada lagi kitab-kitab sahabat yang masih lagi wujud, yang terawal tadi kita dah sebut At-Tirmidzi, Kitab At-Tirmidzi, satu kitab yang ringkas. Kemudian sebahagian yang diterbitkan Al-Baghawi tadi kita dah sebut. Kemudian Mu'jamus Sahabah oleh Ibnu Qani'. Ibnu Qani' punya kitab ni ada lagi sekarang, 351 Hijrah. Ni antara saksi-saksi waki yang tinggal dan menjadi rujukan utama lah. Abul Fath Al-Azdi, Al-Makhzun, ni sebahagian juga. Dia ada sebahagian part dia adalah berkaitan dengan sahabah, ada. Antaranya Abu Nu'aim Asbahani, ni adalah Abu Nu'aim Asbahani, kitab dia famous dalam berkaitan dengan sahabat. Abu Nu'aim meninggal tahun 430 Hijrah, kitab dia diterbitkan. Begitu juga Ibnu Abdul Barr Al-Isti'ab fi Ma'rifatis Sahabah, kitab ni juga masih lagi wujud, terbit dan menjadi rujukan utama. Ibnu Mandah ada kitab dia. Ibnul Abin ada juga matbu' kitab dia, Al-I'lam bil Ayan. Ni kitab yang orang ramai tak kenal nama-nama kitab dia. Ibnul Jauzi pun ada sebahagian dan part dalam kitab dia berkaitan dengan sahabat. Ibnul Athir Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah juga kitab dia ada diterbitkan. As-Saghani kitab dia Naqatus Sidyan fi man fi suhbatihim nadhar fi sahabah wa ghaira dhalik matbu'. Kitab ni ada, iaitu kitab ni berkaitan dikritik tentang sahabat-sahabat yang boleh dipertikaikan persahabatan mereka. Okey. So dalam banyak yang kita sebutkan tadi, kitab yang paling famous dijadikan rujukan oleh sahabat sekarang, iaitu kitab Abu Nu'aim. Tadi kita dah sebut Abu Nu'aim Al-Asbahani, kitab Ibnul Athir Usdul Ghabah, Abu Nu'aim tadi Ma'rifatus Sahabah, dan juga kitab Al-Isti'ab oleh Ibnu Abdul Barr. Ibnu Abdul Barr ini 3 ke 4 tadi kita sebut? 4 Okey, 4 kitab ni adalah kitab yang biasanya sekarang dijadikan rujukan berkaitan dengan sahabat, kerana inilah yang diterbitkan secara penuh dan juga yang paling meluas berkaitan dengan nak cari sahabat, tentang maklumat-maklumat tentang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga datangnya Amirul Mukminin Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, meninggal tahun 852 Hijrah, yang mana Ibn Hajar ni suka buat macam closing. Dia selalu lepas dia tulis buku, orang dah malas tulis dah. Macam sebab dia tulis tu mantap sangat, dia banyak buat macam tu. Tengok, lepas dia tulis Fathul Bari, orang semua dah tak pandang syarahan lain dah. Terus sampai ada istilah hadis, apa nak kata, la hijrata ba'dal fath. Dah khalas, tak ada dah, tak boleh dah, tak adalah penulisan yang sebaik, kata yang terbaik selepas datangnya Al-Fath, Fathul Bari yang ditulis Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ni memang begitu lah, ditulis habis. Orang tulis dah Ibnu Hajar dah tulis dah. Sama juga dengan kitab sahabah. Dia ambil kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, kitab Abi Nu'aim, Isti'ab, yang famous ni, dia study balik, disusun balik, dikritik balik, dan keluarlah kitab dia yang paling terkenal, yang dinamakan sebagai Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Ni kitab dia. Jangan ingat dua ni je. Dia sebenarnya ada 12 jilid. So saya bawa jilid yang kelima. Ni cetakan yang lain lagi satu.
Ni cetakan yang lama sikit, dia ikut tertib susunan yang betul lah. Okey, saat ini kita akan cuba baca sikit, tengok macam mana Ibnu Hajar menyusun kitab ni. Dia hakikatnya diambil balik apa yang ditulis oleh ulama-ulama dulu. Dia analyse balik maklumat-maklumat tu dan kemudian dibezakan. Sebab dijumpa pada kitab-kitab yang lama ni, banyak nama-nama yang bagi dia tak sabit sebagai sahabat. Tak ada bukti. Ada juga yang disalah faham. Ada yang confused. Maka dalam kitab dia dibahagikan kepada 4 bab penting. Yang ini susunan ni semua penting tau. Sebab kalau orang tak tahu tentang susunan ni, dia terus buka kitab ni, asal nama ni ada dalam kitab, terus dia kata dia adalah sahabat. Ibnu Hajar menyebutnya dalam Kitabul Isabah. Salah rupanya. Sebab Ibnu Hajar ada 4 bab. Bab yang pertama adalah sahabat yang betul lah. Yang sahabat yang memang disabitkan sebagai sahabat. Ada riwayat, ada bukti. Bab yang kedua adalah sahabat-sahabat yang kecil ataupun baby sahabat, ataupun yang dikatakan pernah sempat dengan Nabi SAW yang kecil. Bab yang ketiga adalah mukhadram. Apa maksud mukhadram? Orang yang hidup sezaman dengan Nabi tapi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Dia beriman tapi dia tak bertemu dengan Nabi. Dia Islam tapi dia tak pernah jumpa dengan Nabi. Ini mukhadram. Kadang-kadang orang salah faham, orang ingat dia ni sahabat juga, sedangkan dia tak pernah bertemu dengan Nabi, so dia bukan sahabat. Dinamakan sebagai mukhadramin. Keempat, ini tujuan utama di karang kitab ni. Yang mana bab keempat ni penting. Sebab bab yang keempat ni adalah bab yang dia betulkan balik salah faham, kesilapan daripada kitab-kitab sebelum ni. Dia bagi tahu bab keempat ni adalah bab yang orang ingat dia sebagai sahabat tapi dia bukan sahabat. Okey. 4 bab ni semuanya macam mana susunan dia? Dimasuk dalam setiap huruf. Jadi let's say kalau kata nama sahabat tu dimulakan dengan huruf ha, dalam bab ha disusun kepada 4 susunan ni, 4 bahagian ni. So dalam huruf ha dia ada bab sahabat yang betul, dia ada yang sahabat kecil, dia ada yang muhadram, dia ada yang orang salah faham. Setiap huruf dia buat macam tu. Sebab tu bila nak cari tu pening sikit lah kalau kita tak reti tentang susunan yang betul. Kalau tak reti, kita nak kena cari daripada isi kandungan yang belakang. Kalau kita tahu pun, kita tak semesti kita buka ni dah betul. So sebab tu kita akan cuba tengok macam mana contoh-contoh maklumat yang ditulis oleh Ibn Hajar. Alright, contoh. Yang ini dalam jilid yang kelima dalam jilid yang kelima ni adalah berkaitan sahabat-sahabat yang ada kaitan dengan huruf sin dan huruf ain. Jadi salah satu daripada huruf lepas sin apa? Shin. Okey. Dalam huruf shin kita tengok sebagai contoh, dia ada, kita dah sebut setiap huruf dia ada 4 bahagian kan. Kalau ada lah, kalau cukup 4 bahagian tu lah. Jadi bahagian pertama sahabat betul. Bahagian kedua apa dia? Sahabat kecil kan. Okey, kita ambil contoh dia kata okey, bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua, ketiga adalah mukhadram. Jadi contohnya bila dibawa kisah tentang Shabr bin Alqamah Al-Abdi Al-Kufi. Nombor biografi dia yang ke-3978. Berapa biografi yang ada dalam Kitabul Isabah? Ada lebih daripada 12,000. Lebih daripada 12,000 orang. Ada termasuk sebahagian yang ada terulang sikit. Kalau kita tengok kitab Isti'ab yang sebelum-sebelum ni, lagi sikit. Dalam 3,500 macam tu dia punya biografi. Sebab tu Kitabul Isabah adalah rujukan utama yang berkaitan dengan sahabat. Bila dia tulis kitab ni, lepas tu orang hanya buka kitab ni je. Sebab dia dah kaji yang lepas-lepas. Jadi orang malas nak pergi cek kitab Ibnul Athir, kitab Abu Nuaim, sebab dia kata dah ada dalam ni.
Ibnu Hajar dah tapis lah. Dan Ibnu Hajar dah tambah lebih banyak lagi. So buka Al-Isabah. Jadi dia sebutlah contohnya Shabr bin Alqamah Al-Abdi Al-Kufi lahu idrak, dia sempatlah hidup sezaman dengan Nabi. Wa syahid al-Qadisiyah, dia pernah bersama dalam peperangan Qadisiyah pada zaman Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Sa'ad bin Waqqas. Walahu riwayah an Ibnu Mas'ud, dan dia juga ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Jadi disebutlah antara riwayat-riwayat dia cerita pasal macam mana Ibnu Hibban, dia kata warawa Ibnu Hibban fi thiqat min tariq al-Asbagh bin Alqamah an Hamid bin Marra ar-Rabi'i an Shabr annahu sahib Umar fara'ahu yatawadda ghadwatan ila al-lail. Ini antara riwayat yang berkaitan dengan si Shabr bin Alqamah ni. Kemudian dia kata di akhir sekali kadang-kadang dia ada dia punya komentar. Dia kata qultu, aku kata, fala adri ahwa dha am ghairuhu thumma ra'aitu fi kitab Ibnu Abi Hatim annahu rawa an Umar radhiyallahu an. Kadang-kadang dia kata aku pun tak pasti dia ni ke yang dimasukkan dalam riwayat ni. Sebab Shabr, mungkin ada beberapa orang nama Shabr, tetapi kemudian dia kata aku menemui riwayatnya dalam kitab Ibnu Abi Hatim, iaitu kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Dia meriwayatkan hadis daripada Umar radhiyallahu anhu. Jadi dia pun berprasangka bahawa Shabr yang dimaksudkan dalam riwayat tadi adalah Shabr ni tadi, Shabr bin Alqamah. Dan kemudian disebut lagi lepas daripada Shabr ni Shibl pula, Shibl bin Ma'bad. Kisah-kisah dia panjang. Lepas ni pula Syabib. Semua shin yang dah disusun ikut susunannya lah. Lepas Syabib, Syabil, Syajarah bin al-Aghar, Syikhrid. Ni semua dalam bab yang ketiga. Okay, kita tengok contoh is kalau Mukhadram ni orang yang pernah kita tahu orang yang pernah hidup sezaman dengan Nabi tapi tak pernah bertemu dengan Nabi kan. So kalau dia pernah bertemu dengan sahabat, dia adalah dikenali sebagai tabi'in. Cuma sayang kan kalau dia tak jumpa. Dia dah hidup sezaman lah. Okey, contoh lagi kita ambil contoh yang pendek. Shaddad bin Azma' al-Kufi. Qala Abu Musa. Siapa Abu Musa? Abu Musa al-Madini. Bukan al-Asy'ari, itu sahabat. Abu Musa al-Asy'ari. Maksudnya kita pun tahu macam Abu Musa ni kitab dia dah hilang. Tadi kita pun dah cakap kitab dia dah hilang. So kebanyakan maklumat daripada Abu Musa ni, kitab dia masih lagi masih lagi wujud ketika zaman Ibnu Athir tulis kitab Usdul Ghabah. Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, kitab sahabat yang tadi kita kata daripada Ibnu Athir, dinukil daripada Abu Musa al-Madini. Ibnu Hajar dibuka kitab Usdul Ghabah, ditemui nukilan Abu Musa. So dia petik. Walaupun kitab Abu Musa dah hilang, tetapi nukilan daripada Abu Musa dah ditulis oleh ulama-ulama sebelum ni. So dia kata, Abu Musa kata yuqal adrakan Nabi, dikatakan dia ni sempat hidup di zaman Nabi SAW, tetapi wahwa tabi'iyun kufi, tapi dia adalah seorang tabi'in daripada Kufah, yarwi an Ibn Mas'ud, yang meriwayatkan hadis daripada Ibnu Mas'ud. Sebab tu dia kata dzakaru Ibnu Hibban fi sahabah fi tabi'in. Sebab tu Ibnu Hibban golongkan dia dalam kategori tabi'in. Alright. Minggu lepas ada yang bertanya tentang sahabat-sahabat kecil, sahabat-sahabat baby, sahabat-sahabat kanak-kanak. Kita tak dengar ramai kan. Kita hanya tahu siapa yang kalau muda-muda kecil-kecil ni, macam Ibnu Abbas, macam cucu-cucu Nabi Hasan, Hussein. Itu sahabat kecil yang famous kita dengar. Tapi sebenarnya banyak tu. Kita kena buka cari kisim kedua lah. Okey, kedua. Okey, bahagian kedua daripada bab huruf sad. Yang ini tentang sahabat anak-anak kecil-kecil. Okey, antaranya. Okey, ni huruf sad je. Dalam huruf sad disebut ada 3 sahabat kecil. Yang antaranya dia kata Sabih bin al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Hashimi. Maksud dia mesti adik-beradik Abdullah bin Abbas. Adik. Kita tahu Abdullah bin Abbas, kita tahu sama nama adik dia. Rupanya dia ada adik nama Sabih. Ini satu benda baru. Ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Addahu Abu Bakar bin Duraid fi asma'i auladi Abbas wa kanu 10.
Dia kata Abu Bakar bin Duraid dia sebut 10 nama anak-anak Abbas. Oh, baru kita tahu rupanya adik-beradik Ibnu Abbas ni ada 10. So kemudian disebut ada few riwayat berkaitan dengan tu. Antaranya lagi dia kata Safwan bin Abdul Rahman bin Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Okey. Lahu ru'yah. Dia kata, tengok macam mana sirah dia. Dia kata sahabat bernama Safwan ni lahu ru'yah. Dia ni pernah melihat. Ada melihat Nabi. Wali abihi suhbatun wali jaddihi. Ayah dia Abdul Rahman bin Safwan dan ayah dia Safwan tu, maksudnya ayah dan datuk dia adalah sahabat Nabi. Wa dzakara Abu Umar fi tarjamah hadha annahu huwa alladhi jaa bi ibnihi li yubay'a yawm al-fath 'ala al-hijrah famtana an-nabi. So Abu Umar, siapa Abu Umar kat sini? Adalah Ibnu Abdul Bar dalam kitab Isti'ab. Tadi kita dah bagi tahu Ibnu Abdul Bar ada kitab sahabat. So Ibnu Hajar di quote, dipetik daripada Ibnu Abdul Bar yang mana dia ada sebut tentang Safwan ni dalam biografi dia, dan kemudian dia kata dialah yang datang bawa anak dia untuk nak bai'ah pada hari-hari Fath, hari pembukaan kota Mekah ketika itu. So ni dia nak katakan bahawa ketika itu dia masih lagi kecil sangat dibawa. Kemudian dia ada komentar-komentar dia lah. Okey, itu yang berkaitan dengan sahabat-sahabat yang kecil. Setiap daripada huruf banyak sangat. So kalau nak tahu nama-nama tu boleh rujuk kitab ni. Dan juga kitab ni bagus lah. Siapa yang nak cari nama anak-anak, nak bagi nama-nama sahabat, bagus lah, boleh rujuk kitab ni. Tapi jangan tersalah bagi nama mukhadram ke atau bab yang keempat tu. Bab yang keempat tu adalah bab yang orang tersalah faham, yang Ibnu Hajar kata dia bukan sahabat. Tapi penulis-penulis sebelum ni, ada juga ulama, ada juga sebahagian yang mengatakan mereka sahabat, tapi Ibnu Hajar kaji, dia kata ni bukan sahabat. So masya-Allah tabarakallah, Ibnu Hajar telah memberi satu khidmat yang begitu besar kepada kita. Ini menunjukkan bahawa ilmu ini hidup. Yang mana kalau Ibnu Hajar tak ada, bayangkan siapa yang nak tapis apa yang ada dalam kitab Isti'ab, yang ada dalam Ma'rifatus Sahabah, yang kita sebut nama-nama kitab yang banyak tadi tu. Sebab bila adanya macam ni, orang akan kaji, dan maybe akan datang siapa yang berani pula nak kaji kitab Al-Isabah oleh Ibnu Hajar. Dia berkata Ibnu Hajar tersalah, sebenarnya dia ni bukan mukhadram, ni memang so itu terpulang. Tapi ilmu ini hidup, begitu nature dan alhamdulillah. So ini kitab Al-Isabah ni, 2 cetakan yang saya ada lah. Satu ni saya dapat free daripada dekat Riyadh. Masya-Allah, kat sana banyak orang-orang yang muhsinin lah, orang yang dermawan, dan juga ada yang certain badan-badan yang dia akan bagi setengah pelajar ni buku-buku yang diperlukan. Macam dia tahu saya dalam bidang hadis, dia bagi Isabah ni panjang lah, berbelas jilid. Dia tahu tiba-tiba dia ni pelajar yang bagus dalam Quran, dia bagi tafsir At-Tabari. Oh, tu lagi panjang, tafsir At-Tabari. So saya pernah dapat Musnad Ahmad, saya pernah dapat Isabah, saya pernah dapat banyak beberapa lagi yang dia bagi berkotak-kotak. Alhamdulillah, tu satu syurga. Kalau orang perempuan macam dia dapat beg Bonia, happy. Beg-beg yang mahal tu kan. Kita ni dapat kitab ni lah yang melompat-lompat ni. Okay, so itulah berkaitan dengan sedikit sebanyak tentang pengenalan dalam kitab Al-Isabah oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Tapi kalau kita pergi library Islam, dia biasanya dalam bab-bab biografi perawi, dia akan ada Isabah, dia akan ada Isti'ab oleh Ibnu Abdul Bar, dan dia juga Ma'rifatus Sahabah oleh Abi Nu'aim, dan juga Usdul Ghabah oleh Ibn Al-Athir. So itu 4 kitab yang famous dalam bidang berkaitan dengan sahabat, tapi ini adalah kira kata yang paling penting di antara kesemuanya. Okay, so menarik kalau siapa nak baca, minat nak tahu kisah-kisah sahabat, bukalah Isabah, baca macam-macam. Ditulis syair-syair berkaitan sahabat tu, riwayat-riwayat, tapi semua disebutkan dengan sumber-sumber di Ibnu Hibban yang sebut, Al-Bukhari cerita, Al-Baghawi sebut, Ibnu Mandah. Dicerita semua ni diambil daripada kitab-kitab sahabat yang lama, yang orang yang penulis-penulis kitab sahabat yang lama-lama, yang kita kata tadi sebahagiannya dah hilang ditelan zaman, tapi dia sempat kutip
dia dimasukkan dalam kitab ni. So ini kepentingan sebenarnya kita mengetahui tentang sumber-sumber ataupun mawarid kitab-kitab turath, kitab-kitab klasik warisan kita, sebab dia menghimpunkan banyak maklumat-maklumat di dalam kitab yang kita dah tak jumpa sekarang, yang dah hilang. Ada dalam kitab-kitab sebegini, walillahil hamd. Okey, so insya-Allah kita sambung lagi dalam sesi yang akan datang yang berkaitan dengan tabaqat ataupun tingkatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sila. Nanti sebelum tu saya lupa nak bagi tahu. Siapa boleh teka Ibnu Hajar tulis Isabah ni berapa lama? Tak nak angkat ni sebab nanti orang ingat kita ada sejilid. Sebenarnya ada berbelah jilid. Okey, berapa lama ditulis Al-Isabah? Itu Sahih Bukhari. Okey. 10 tahun. Good guess. Lagi? Manalah tahu siapa betul kita bagi. Nanti boleh ambil kat Abu Talha. Abu Talha jadi mangsa. Okey. Siapa nak? Okey, bagi lagi 2 guessing. 15. Berapa? 9 tahun. Masya Allah, semua boleh tahan. Tapi nak tahu berapa lama sebenar ditulis buku ni? Kalau bahasa Inggeris saya tak salah, 40 years. Bukan 14, 40. 40 tahun dia tulis kitab ni. Dan dia tulis kitab ni 3 kali suntingan dia daripada muda. Maksudnya dia tulis. Ibnu Hajar tengok dia tulis Sahih Bukhari berapa belas tahun kan? 16 tahun. Dia tulis Tarikhul Kabir berapa lama? So maksudnya mesti ditulis at the same time. Ada few books yang ditulis. Masya Allah, Ibnu Hajar ni ajaib. Patut orang panggil dia Amirul Mukminin, penutup kepada gelaran Amirul Mukminin dalam hadis. Dalam hadis ni beberapa orang sahaja yang di-label sebagai Amirul Mukminin. None yang digelar sebagai Amirul Mukminin dalam hadis, melainkan dia memang super duper hafiz. Al-hafiz ramai. Ada yang layak, ada yang tak, macam-macam. Tetapi Amirul Mukminin only yang macam Bukhari, Syu'bah bin al-Hajjaj, dan penutup kepada Amirul Mukminin iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lepas daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang dah tak dengar nama yang big, gelaran hafiz, gelaran Amirul Mukminin, Ibnu Hajar. Tu Masya Allah, Tabarakallah, Ibnu Hajar ditulis. Dan ditulis kitab ni 3 kali. Dibuat tak puas hati, senting balik, susun balik, masuk balik, 3 kali tapisan dia. Macam ditulis Tarikhul Kabir, dia kata ditulis 3 kali Tarikhul Kabir. So Masya Allah, Ibnu Hajar adalah seorang yang sangat teliti. 3 kali Al-Bukhari tulis Tarikhul Kabir. Dia tulis Isabah ni, dia tapis 3 kali. Ibnu Hajar ni amazing. Kalau buku dia disusun, As-Sakhawi pun bagi tahu, yang As-Sakhawi murid dia tahu 273 kitab yang dia tahu. Satu kitab dia apa? Banyak-banyakan. Taghliqut Taliq 5 jilid. Tahdzibut Tahdzib 8 jilid. Apa lagi? Kitab dia pula yang bukan main sebarangan punya nak tulis-tulis. Memang fakta yang kita tak tahu mana di search. Tak tahu mana dia dapat. Macam mana library yang dia ada. Dalam keadaan zaman tak ada current, lampu masih tak dicipta lagi pada zaman tu kan. Belum lagi. Internet apatah lagi. Tak ada lagi. Tapi Masya Allah, Allah berkati penulisan-penulisan dia sampai boleh kata Ibnu Hajar ni ditulis semua dalam cabang-cabang ilmu hadis ni ditulis. Dan Masya Allah, itulah yang menyebabkan Al-Imam As-Suyuti berbangga sebab dia sempat hidup jumpa dengan Ibnu Hajar, walaupun ketika itu dia masih kecil. Kalau kita ingat, saya pernah cerita kisah dia pada awal-awal kita punya siri ni. Itu dia cukup kebanggaan. Dia kata dia pernah ingat lah, dia pernah jumpa dengan Ibn Hajar pada zaman, sebab dua-dua ni daripada Mesir. Dua ni duduk Mesir. Tapi bukanlah Ibn Hajar ni orang Mesir asalnya. Asqalan daripada mana? Palestin. Dia asal daripada Palestin.
So Suyuti ni daripada Mesir, dan dia sempat sekejap masa kecil dengan Ibn Hajar, dan dia ringkaskan kitab Isabah dalam satu jilid. Tapi sayangnya susah, akibat kitab dia tak famous. Kitab ni juga orang akan rujuk dia. Itu yang orang kata, nak berkhidmat kepada kitab yang power, jangan buat main-main. Kalau tak, habis kita, sama ada kita bawa turun dia punya nilai dia, ataupun kita tak dapat nak catch up. That's why bila mana Ibn Ma'in rahimahullah, dia kata antara orang yang tidak akan menyerlah, salah satunya adalah Ibnul Muhaddis, anak kepada muhaddis, anak ahli hadis. Anak ni biasanya kurang menyerlah. Sebab apa? Muhaddis ni bapak dia dah terror sangat. Bila bapak dia hebat, anak dia jadi tak berapa menyinak. Padahal anak-anak ni hebatlah, consider. Cuba tengok Abu Daud. Abu Daud As-Sijistani yang karang kitab Sunan Abi Daud, dia ada anak nama Abu Bakar bin Abi Daud, muhaddis yang mengajar hadis terkenal selepas-lepas tu, tapi tak boleh reach juga level Abi Daud. Imam Ahmad, dia ada beberapa anak dia yang bergiat aktif dalam hadis. Abdullah bin Ahmad yang banyak menyumbang ke arah Musnad Ahmad tu sekarang. Dia ada Salih bin Ahmad, antara yang terror juga dalam bina hadis, tapi tak ada siapa daripada anak dia tu boleh lawan dengan bapa dia punya populariti. Abdul Rahman bin Abi Hatim meninggal tahun 327 Hijrah, anak kepada Abu Hatim Ar-Razi. Walaupun Abdul Rahman bin Habib itu terror, dia yang tulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil, kitab Al-Marasil, kitabul Ilal, yang mana semua kitab-kitab ni semua dinukil daripada ayah dia je. Tapi ayah dia walaupun tak ada kitab yang ada sekarang ni, but ayah dia juga yang orang nampak lebih besar daripada tu. Begitu juga banyaklah, bukanlah tak ada langsung, tapi kebiasaannya begitulah. So ayah, kadang-kadang kalau ayah dia nak anak dia power, jangan terlampau power sangat. Ada anak, tak ada ayah ni, dia punya karakter dia kuat tau. Dia karakter dia kuat, sampai anak dia dah besar, dia akan arahkan anak dia begitu, buat begini, buat begini. At the end, anak dia tak ada confident, anak dia tak dapat nak move forward, tak dapat nak tunjukkan diri dia, tak dapat nak berdikari dan sebagainya. Akibatnya anak dia lemah ni sebab ayah dia power sangat lah. Tapi kalau ayah dia bagi chance, tak apa, dia nak cakap, bagi idea, tak apa, bagi tahu, boleh argue. So ayah dia tak sanggah banyak sangat. Kata, kau tahu apa? Aku dah lama makan garam. Lama anak tu pun jadi diam, dia pun tak nak bercerita lah. Dia tak boleh nak improve lah tentang diri dia. Okey, apa dia? Imu siapa? Mana Isabah? Ya. Cabang sahabat. Yang berkaitan dengan sahabat ke apa? Yang berkaitan dengan sahabat, walaupun hilang pada zaman kita, tetapi pada zaman tu banyak lagi masih wujud. Sebab tu kalau kita tengok kitab-kitab utama dalam sahabat tu, macam Ibnu Hajar, dia dah kutip dah yang mana yang penting-penting dalam tu. Sebab sometimes apa yang ditulis Abu Musa Al-Madini sama dengan apa yang ditulis oleh penulis-penulis. Sebab penulis yang kemudian biasanya akan nukil daripada yang sebelum. Sebab yang sebelum yang kumpulkan maklumat. Yang dia akan kumpul, dia akan tambah, dia akan kumpul, kemudian yang makin datang dia akan tapis pula, dia akan ni pula. Jadi kebiasaannya saling bersangkut baut. Sebab tu dalam Isabah sendiri, maklumat semua yang kebanyakan dalam kitab-kitab utama sahabat sebelum dia dah masukkan dalam ni. Walaupun tak semua, tetapi yang mana yang utama, yang ditengok ada kaitan yang penting dalam bab ni. So itu mesti terkejut kan? Sebenarnya kitab-kitab dalam rijal ni sangat banyak. Dan itu juga kenapa saya dalam masa saya buat master tu, saya tulis tesis tu berkaitan topik tu, sebab itulah yang saya nak cuba explore. Rupanya sangat-sangat banyak dalam satu-satu cabang yang saya bahagi je dalam tesis tu, ada lebih daripada 40 cabang kitab-kitab yang berkaitan dengan, yang boleh dikaitkan dengan perawi hadis. Lebih 40. Bayangkan betapa banyak.
Siapa? Tak ada. Jangan ingat nama Askari ni. Semua nama-nama ni kan. Abu Hasan Askari ni, kalau kita ingat, kita ada bahaskan tentang kitab dia yang dinamakan sebagai Tashifatul Muhaddithin, yang berkaitan dengan kata apa? Hadis-hadis yang disalah baca, disalah baris, tersalah perkataan-perkataan begitu. Dia tak semestinya macam ni lah. Imam Muslim daripada Nisabur, tapi tak semestinya daripada Nisabur tu dia adalah Syiah. Itu Iran zaman bila. Jadi tak semua yang dikaitkan daripada Iran, daripada sesama nasab ni adalah kita kata di Syiah. Banyak je ulama dulu sunnah yang power-power hidup berasal daripada Iran pada zaman tu. Tapi zaman tu pun mungkin tak ada spesifik negara nama Iran. Dia lebih kepada wilayah-wilayah. Tapi itulah, pada zaman tu ahli sunnah masih lagi kuat. Tapi alhamdulillah, wal'iyadzubillah, kemudiannya selepas beberapa era, akhirnya makin banyak ahli sunnah yang ditolak, dikeluarkan dan keluar sendiri daripada negara tu. Maka akhirnya berkuranganlah ahli sunnah di sana. Kalau tak, begitu ramai sangat yang mana yang dikenali sebagai Al-Mawarzi, Al-Marrudhi, Sijistani, part of it di Iran. Banyak sangat yang mana ulama-ulama ni asalnya daripada lokasi yang kita kenali sebagai Iran pada hari ini. Depend pada manuskrip yang ditemui. Ada manuskrip tu ada sebahagiannya separuh. Macam Sahih Ibn Khuzaimah yang ada ni sekarang sangat sikit je, tak sampai 1/3 pun manuskrip yang ada. So depend pada manuskrip. So bila ada jumpa manuskrip itulah yang akan disemak oleh para pengkaji, dan dia akan keluarkan dalam bentuk yang ini pun kita isabahnya asalnya adalah daripada manuskrip yang telah disalin dan diterbitkan dalam bentuk ni. So itu berkaitan dengan tahqiq al-makhtutat. Itu satu bidang yang pernah kita cerita, part yang paling ramai boring masa tu. Dia tak pernah bertemu dengan Nabi kan? Yalah, bukan sahabat kalau tak pernah jumpa. Ya. Okey, so itu sahaja pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita ada sebut pada minggu lepas, sahabat yang kecil ni adalah sahabat yang baby ke maksud dia? Dia ada yang macam kanak-kanak sikit, macam Mumayyiz sikit, macam Ibn Abbas. Sahabat kecil. Tapi dia bukan baby lah. Dia sahabat yang, sahabat baby ni beza dengan sahabat kecil. Sahabat kanak-kanak macam Ibn Abbas, dia dah Mumayyiz. Jadi riwayat dia semua tak ada masalah. Cumanya maksudnya macam mana? Dia masa dia bertemu dengan Nabi, zaman Nabi ni masih kecil lagi. Nabi wafat pun umur dia masih muda lagi. Maksudnya dia bersahabat dengan Nabi di kala usia yang sangat muda. Sebab kita pun tahu ada sahabat veteran, sahabat yang tua-tua, Abu Bakar dan semua zaman-zaman, dia orang ni jauh lah. Maksudnya masa Nabi umur 63 tahun, dia pun masa tu umur dalam 60 tahun. So beza dia tinggi. Sahabat baby ni is different. Sahabat baby ni dia ada kemuliaan pernah bertemu Nabi, tapi sebab dia tak memayis, dia tak sedar. Jadi akibatnya, walaupun dia dikenali sebagai sahabat, tetapi riwayat dia jadi riwayat tabi'in. Sebab dia sahabat kecil. Sebab tu umur dia panjang. Dia antara sahabat yang meninggal tahun lebih kurang 93 Hijrah. Lama, long after Ibn Umar ni semua tadi itulah.
Tak. Maksud dia ada satu penulisan khas yang berkaitan dengan sahabat. Dia bukan kitab yang campur aduk Tarikhul Kabir. So Tarikhul Kabir most of it is untuk pada perawi-perawi. Tapi dia ada satu penulisan yang dihaskan berkaitan dengan sahabat. Tapi ada sebahagian ulama kitab dia tak ditemui lah. Ya. Tapi kita ada sebutkan tadi some yang lebih awal lagi daripada Bukhari. Okey.